Ketahuilah bahawa hati itu tempat pandangan Allah Ta'ala. Bukan rupa seseorang, bukan juga banyaknya amal, tetapi keadaan hatinya. Dalam kehidupan ini, manusia bersungguh-sungguh memperbaiki perkara di luar dirinya. Apabila tubuh sakit, segera dicari obat. Apabila kekurangan harta, segera dicari jalan untuk menambah. Namun apabila hati rosak, manusia sering tidak menyadarinya, bahkan tidak merasakannya. Sedangkan hakikatnya, hati itulah yang menentukan dekat atau jauhnya seseorang dengan Allah Ta'ala. Kita melihat ramai manusia yang menjaga ibadah zahir. Mereka solat, mereka berpuasa, mereka melakukan pelbagai kebaikan. Namun dalam masa yang sama, hati mereka masih gelisah, mudah marah, sukar menerima kelebihan orang lain, dan cenderung kepada pujian manusia. Keadaan ini bukan kerana amal mereka tidak mencukupi, tetapi kerana hati tidak pernah diberi perhatian yang sepatutnya. Penyakit hati itu sangat halus. Ia tidak kelihatan, tidak dirasai seperti kesakitan jasmani, namun kesannya amat dalam. Ia merosakkan perlahan-lahan, tanpa disedari. Kadangkala seseorang merasa sempit apabila melihat orang lain mendapat nikmat. Kadangkala timbul rasa tidak senang apabila orang lain dipuji. Walaupun pada zahirnya dia tidak menunjukkan apa-apa, namun di dalam hatinya berlaku sesuatu yang tidak baik. Itulah tanda bahwa hati sedang mengalami kerosakan. Selagi seseorang itu tidak menyadari keadaan hatinya, dia tidak akan berusaha untuk memperbaikinya. Seseorang boleh beramal dalam tempoh yang panjang. Dia menjaga solatnya, memperbanyakkan kebaikan, dan menjauhi perkara yang jelas salah. Namun apabila hati tidak dijaga, amal tersebut boleh menjadi kosong nilainya. Persoalan yang perlu direnungkan, untuk siapakah amal itu dilakukan? Dan kepada siapakah kita mengharapkan penilaian? Dalam siri yang seterusnya, Abah akan menjelaskan satu perkara yang lebih mendalam. Mengapa ada manusia yang rajin beramal, tetapi hatinya tetap kosong dan tidak merasakan kehadiran Allah dalam ibadahnya? Ketahuilah bahwa ilmu itu ada dua, ilmu zahir dan ilmu batin. Maka dengan ilmu zahir diperbaiki amalan, dan dengan ilmu batin diperbaiki hati. Ramai manusia memahami agama pada sudut amalan zahir. Mereka mengetahui hukum hakam, memahami cara ibadah, dan berusaha melaksanakan tuntutan agama dengan sebaiknya. Namun dalam masa yang sama, ada satu perkara yang sering diabaikan, iaitu keadaan hati ketika beramal. Abah ingin mengajak kita melihat satu hakikat. Tidak semua amal yang dilakukan membawa seseorang itu dekat kepada Allah. Ada amal yang dilakukan berulang kali, tetapi tidak memberi kesan kepada jiwa. Ada ibadah yang dilakukan setiap hari, tetapi tidak melahirkan ketenangan dalam hati. Mengapa keadaan ini berlaku? Kerana amal tersebut tidak disertai dengan pembaikan hati. Ilmu zahir mengajar bagaimana sesuatu ibadah itu dilakukan dengan betul, tetapi ilmu batin mengajar bagaimana memastikan ibadah itu sampai kepada Allah. Tanpa ilmu batin, seseorang mungkin melakukan amalan yang sempurna pada zahirnya, tetapi kosong pada hakikatnya. Kita dapat melihat dalam kehidupan seharian, ada manusia yang rajin beribadah, tetapi masih sukar menjaga lisan, masih mudah merasa diri lebih baik daripada orang lain, dan masih menyimpan rasa tidak senang terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Keadaan ini menunjukkan bahawa amalan zahir tidak diiringi dengan pembersihan hati. Ibadah yang tidak seiring dengan kehadiran hati ibarat jasad tanpa roh. Ia kelihatan hidup, tetapi tidak memberi kesan yang sebenar. Apabila seseorang itu beribadah tanpa hati, dia mungkin tidak merasakan kemanisan dalam ibadah. Dia melaksanakan kewajipan, tetapi tidak merasai hubungan dengan Allah. Perlu difahami bahawa nilai sesuatu amal tidak diukur pada banyaknya perbuatan, tetapi pada keadaan hati ketika melakukannya. Satu amal yang kecil, tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas, boleh menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya, amal yang besar, jika dilakukan dengan hati yang rosak, boleh menjadi sia-sia. Persoalan yang perlu direnungkan, adakah kita beramal kerana Allah atau kerana manusia? Adakah hati kita hadir ketika beribadah, atau sekadar anggota yang bergerak? Selagi persoalan ini tidak dijawab dengan jujur, selagi itulah seseorang akan terus berada dalam keadaan amal tanpa rasa. Esok Abah akan menjelaskan tentang peranan berfikir yang menjadi kunci kepada hidupnya hati. Ketahuilah bahawa berfikir itu membuka pintu hati untuk mengenal Allah Ta'ala.
Manusia dikurniakan akal sebagai satu kelebihan yang membezakannya daripada makhluk lain. Dengan akal, manusia mampu memahami dan mengambil pengajaran. Namun dalam kehidupan seharian, manusia banyak berfikir tentang dunia, tetapi jarang berfikir tentang tujuan hidupnya. Abah ingin mengajak kita melihat satu hakikat yang halus. Hati yang keras tidak semestinya berpunca daripada dosa besar, tetapi sering bermula daripada kelalaian untuk berfikir. Apabila seseorang tidak berfikir, dia akan hidup dalam kebiasaan. Hari-harinya berlalu tanpa arah. Dia melihat kematian, tetapi tidak mengambil pengajaran. Dia mendengar nasihat, tetapi tidak merasa apa-apa. Bukan kerana dia tidak tahu, tetapi kerana dia tidak berfikir dengan hati. Berfikir yang sebenar adalah renungan yang membawa kepada kesedaran. Apabila seseorang berfikir tentang kematian, dia akan menyadari bahawa dunia ini tidak kekal. Apabila dia berfikir tentang akhirat, dia akan mula memperbaiki dirinya. Dan apabila dia berfikir tentang kebesaran Allah, hatinya akan menjadi hidup. Tanpa berfikir, hati akan menjadi lalai. Dan apabila kelalaian berterusan, hati akan menjadi keras. Hati yang keras tidak lagi mudah menerima kebenaran. Nasihat tidak lagi memberi kesan. Bahkan perkara yang baik terasa berat dan perkara yang melalaikan terasa ringan. Oleh itu, berfikir adalah satu amalan yang membuka jalan kepada keinsafan. Persoalan yang perlu direnungkan, bilakah kali terakhir kita benar-benar berhenti dan berfikir tentang diri kita? Esok Abah akan menjelaskan tentang hawa nafsu yang menjadi sebab utama manusia terus berada dalam kelalaian walaupun dia mengetahui kebenaran. Ketahuilah bahawa nafsu itu sentiasa mengajak kepada keburukan. Nafsu itu menghias perkara yang buruk sehingga ia dilihat seolah-olah baik pada pandangan manusia. Dalam diri setiap manusia, terdapat satu dorongan yang sangat halus tetapi sangat kuat pengaruhnya. Dorongan itu ialah hawa nafsu. Abah ingin mengajak kita memahami satu hakikat yang sering tidak disedari. Nafsu tidak datang dengan paksaan yang jelas. Ia tidak memaksa seseorang melakukan kesalahan secara terang-terangan. Sebaliknya, ia hadir dengan cara yang lembut, perlahan dan seringkali hadir dengan alasan yang kelihatan benar. Seseorang mungkin menangguhkan kebaikan bukan kerana dia menolak, tetapi kerana dia merasakan masih ada masa. Seseorang mungkin melakukan kesalahan kecil bukan kerana dia tidak tahu, tetapi kerana dia merasakan ia tidak memberi kesan yang besar. Sedikit demi sedikit, perkara yang kecil itu menjadi kebiasaan. Dan apabila ia menjadi kebiasaan, hati tidak lagi melihatnya sebagai satu kesalahan. Apabila seseorang terus mengikut nafsunya, maka hatinya akan menjadi lalai dan semakin jauh daripada kesedaran. Apabila nafsu mula menguasai, akal tidak lagi berfungsi dengan jelas. Dia tahu tetapi tidak melakukannya. Dia sedar tetapi tidak berubah. Ini kerana dia telah terbiasa mengikut kehendak dirinya sendiri. Perlu difahami, nafsu tidak pernah berhenti. Ia sentiasa mencari ruang. Kadangkala melalui keinginan kepada dunia. Kadangkala melalui rasa malas untuk berbuat kebaikan, dan kadangkala melalui perasaan yang sangat halus, seperti ingin dipuji atau ingin dihargai. Semua ini, jika tidak dikawal, akan membawa kepada kelalaian yang berpanjangan. Dan apabila kelalaian itu berterusan, hati seseorang itu akan kehilangan rasa. Dia tidak lagi merasa bersalah. Dia tidak lagi merasa berat terhadap kesalahan. Dan akhirnya, dia tidak lagi merasa apa-apa. Inilah keadaan yang perlu dibimbangi. Kerana apabila hati sudah tidak merasa, itu tanda ia semakin jauh daripada kesedaran dan semakin hampir kepada kegelapan. Oleh itu, melawan nafsu bukanlah satu pilihan. Ia adalah satu kewajipan. Ia bukan dilakukan sekali, tetapi setiap hari. Persoalan yang perlu direnungkan, adakah kita benar-benar mengawal diri atau sebenarnya kita sedang dikawal oleh nafsu tanpa kita sedari? Esok Abah akan menjelaskan bagaimana hati itu menjadi keras secara perlahan-lahan dan tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ia sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Ketahuilah bahawa dosa itu meninggalkan kesan pada hati, sehingga ia menjadi gelap sedikit demi sedikit. Setiap kali dosa dilakukan, akan terbit satu titik pada hati. Apa yang berlaku selepas seseorang mengikut nafsunya, bukan sekadar perbuatan yang berulang, tetapi perubahan yang berlaku di dalam hati. Pada permulaan, hati masih menolak. Apabila melakukan kesalahan, masih ada rasa bersalah. Masih ada suara yang berkata, ini salah. Itu tanda hati masih hidup. Tetapi apabila kesalahan itu diulang dan dibiarkan, satu proses akan bermula.
Rasa bersalah itu mula hilang. Apa yang dahulu membuatkan hati gelisah kini tidak lagi mengganggu. Apa yang dahulu sukar untuk dilakukan kini menjadi mudah. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, titik-titik hitam itu mulai berkumpul sehingga hati menjadi gelap. Dan apabila hati mula gelap, petanda ini akan muncul. Pertama, kebenaran tidak lagi memberi kesan. Nasihat didengar tetapi tidak menyentuh. Kedua, dosa tidak lagi terasa berat. Seseorang tahu ia salah tetapi tidak lagi merasa perlu berhenti. Ketiga, hati mula cenderung kepada kelalaian. Perkara yang baik terasa berat, perkara yang sia-sia terasa ringan. Keempat, seseorang mula merasa dirinya baik walaupun dia sedang jauh. Inilah tanda-tanda hati yang sedang mengeras. Apabila hati telah tertutup, kebenaran tidak lagi masuk dan manusia terus berada dalam kelalaian. Persoalan yang perlu direnungkan, adakah kita masih merasa apabila melakukan kesalahan? Atau kita telah sampai ke tahap di mana hati tidak lagi memberi isyarat? Kerana apabila hati sudah tidak memberi isyarat, itulah tanda ia sedang berada dalam bahaya. Esok Abah akan menjelaskan bagaimana hati yang telah keras ini masih boleh dihidupkan kembali. Ketahuilah bahwa hati itu hidup dengan mengingati Allah dan mematikan kelalaian. Hati yang telah gelap tidak akan kembali hidup, melainkan dengan kembali kepada Allah dengan sebenar-benar kembali. Hati yang keras bukan berarti sudah mati sepenuhnya. Selagi seseorang itu masih merasa walaupun sedikit, itu tanda hati itu masih boleh dihidupkan. Tetapi perlu difahami, hati tidak hidup dengan keinginan semata-mata. Ia hidup dengan usaha dan latihan. Langkah pertama, kembalikan ingatan kepada Allah dengan zikir. Bukan sekadar di lisan, tetapi di dalam kesedaran. Apabila seseorang mengingati Allah, dia menyadari bahwa dirinya sentiasa dilihat. Dia menyadari bahwa setiap perbuatannya tidak pernah terlepas daripada pengetahuan Allah. Kesedaran ini perlahan-lahan akan melembutkan hati. Langkah kedua, renungkan tentang diri, tentang kesalahan yang telah dilakukan, dan tentang kematian yang pasti akan datang. Apabila seseorang benar-benar merenung, dia tidak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Langkah ketiga, kurangkan perkara yang melalaikan. Hati yang sentiasa dipenuhi dengan perkara sia-sia, sukar untuk dihidupkan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang difikirkan, semuanya memberi kesan. Jika hati sentiasa disibukkan dengan dunia, maka ia akan jauh daripada kesedaran. Langkah keempat, mengawal makan supaya tidak berlebihan. Ini kerana apabila seseorang terlalu kenyang, hati menjadi berat. Sukar untuk berfikir dan sukar untuk merasa. Langkah kelima, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Hati manusia mudah terpengaruh. Ia menyerap tanpa disedari. Jika seseorang dekat dengan orang yang lalai, dia akan menjadi lalai. Jika dia dekat dengan orang yang hidup hatinya, dia akan merasa sesuatu yang berbeza. Langkah terakhir, kembali kepada Allah dengan kejujuran. Walaupun sedikit, walaupun perlahan, yang penting benar. Hati yang kembali kepada Allah akan dibukakan kembali sedikit demi sedikit. Perlu difahami, perubahan hati tidak berlaku dalam satu malam. Ia memerlukan kesabaran, memerlukan kejujuran, dan memerlukan kesungguhan untuk berubah. Persoalan yang perlu direnungkan, adakah kita benar-benar ingin menghidupkan hati atau sekadar berharap ia berubah tanpa usaha? Esok Abah akan menjelaskan tentang taubat. Bukan sekadar ucapan, tetapi satu perubahan yang sebenar dalam diri manusia. Ramai yang menyangka apabila dia telah meninggalkan dosa, maka dia telah kembali kepada Allah. Dia melihat dirinya berubah. Dia melihat dirinya tidak lagi melakukan apa yang dahulu dia lakukan. Lalu dia merasa selesai. Tetapi Abah ingin mengajak kau berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Seperti yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, taubat bukan berhenti pada perbuatan. Ia adalah perpindahan yang berlaku di dalam hati. Pada permulaan jalan, seseorang meninggalkan dosa kerana takut. Takut kepada azab. Takut kepada akibat. Dia berhenti kerana dia tidak mau menerima balasan. Ini taubat yang sah. Tetapi ini masih pada lapisan yang paling luar. Kerana dia masih melihat dirinya dan melihat akibat untuk dirinya. Apabila taubat itu masuk lebih dalam, akan berlaku satu perubahan. Dia tidak lagi melihat kepada akibat, tetapi merasa aku telah derhaka kepada Allah. Perasaan ini tidak boleh dibuat-buat. Ia datang apabila hati mula hidup. Dan apabila hati mula hidup, dia tidak selesa dengan dosa. Namun dalam huraian ulama seperti dalam Risalah Qushairiyah oleh Abu Al-Qasim Al-Qushairi, taubat tidak berhenti pada dosa. Ada satu lagi lapisan yang lebih halus, iaitu taubat daripada kelalaian.
Seseorang mungkin tidak lagi melakukan maksiat, tetapi hatinya tidak hadir bersama Allah. Dia sholat, tetapi hati memikirkan masalah dan dunia. Dia berzikir, tetapi tiada kehadiran hati. Dia telah meninggalkan dosa, tetapi belum kembali sepenuhnya. Ini juga satu hijab. Maka dia perlu kembali bukan daripada dosa semata-mata, tetapi daripada kelalaian hatinya. Dan apabila taubat itu semakin dalam, akan terbuka satu lagi perkara yang lebih tersembunyi. Seseorang mula melihat amalnya, melihat taubatnya, melihat dirinya sebagai orang yang telah berubah. Dia merasa aku sudah lebih baik dari dahulu. Disinilah datangnya hijab yang paling halus. Selagi seseorang melihat dirinya sebagai yang kembali, dia masih belum sampai. Karena dalam hakikat yang mengembalikan itu bukan dia tetapi Allah. Seperti yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali, kesempurnaan taubat itu bukan hanya pada meninggalkan dosa, tetapi pada hilangnya sandaran kepada diri. Dia tidak lagi merasa dirinya yang mempunyai kekuatan untuk berubah. Tidak lagi merasa dirinya baik. Tetapi dia melihat bahawa tanpa rahmat Allah, dia tidak mampu meninggalkan apa-apa. Dan disitulah lahirnya kehinaan yang sebenar. Bukan kerana dosa semata-mata, tetapi kerana menyadari hakikat dirinya sebagai hamba yang tiada apa-apa. Taubat membawa hati kembali kepada Allah. Kembali itu bukan sekadar menjauh dari dosa, tetapi kembali tanpa membawa diri. Esok Abah akan menjelaskan satu penyakit hati yang sangat halus, yang boleh mengosongkan amal orang yang telah berada di jalan, yaitu riak dan ujub. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Baginda menjawab, riak. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menghuraikan riak itu bukan sekadar menunjuk kepada manusia, tetapi mencari kedudukan dalam hati manusia melalui amal. Seseorang tidak berkata apa-apa, tetapi dia suka apabila dilihat. Dia tidak meminta dipuji, tetapi hati dia suka apabila dipuji. Seseorang tidak berniat menunjuk, tetapi amalnya berubah apabila ada yang melihat. Disitulah riak bermula. Bukan pada zahir, tetapi pada arah hati. Dan apabila hati berubah arah, amal itu tidak lagi menuju kepada Allah. Namun ada yang lebih halus daripada itu, yaitu ujub. Dalam huraian ulama, ujub berlaku apabila seseorang melihat amalnya dan merasa dirinya mempunyai nilai kerana amal itu. Dia melihat solatnya, dia melihat zikirnya, dia melihat perubahan dirinya, dan dalam diam dia merasa kagum dengan dirinya. Disinilah hijab yang paling dalam. Kerana selama dia melihat dirinya, dia tidak melihat Allah. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk syurga kerana amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Baginda menjawab, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jika Nabi sendiri tidak melihat amalnya, mengapa kita perlu melihat amal kita? Jika Nabi sendiri tidak bersandar pada amalnya, mengapa kita merasa selamat dengan amal kita? Disinilah ujub merosakkan semuanya apabila hati telah bersandar kepada amal. Seperti yang dihuraikan dalam Ihya Ulumuddin, ujub itu memutuskan hati daripada melihat kurniaan Allah dan menjadikannya melihat dirinya sebagai sumber. Inilah hijab yang paling halus. Seseorang mungkin telah meninggalkan maksiat, tetapi dia terhijab dengan kebaikan yang dia lakukan. Sebelum Abah menutup topik penawar bagi hati ini, Abah ingin menasihatkan. Jika amal membawa kau melihat diri, tinggalkan. Jika amal membawa kau melihat Allah, disitulah penawar bagi hati. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai tanda menerima ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.